Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Ini adalah recording kali kelima dan saya harap berjalan dengan lancar lah. Ini komputer saya yang mana awal dulu saya guna komputer saya and then dia ada masalah dengan software dan tadi baru repair dekat kedai komputer dan sekarang Alhamdulillah dah boleh dengar suara saya dengan jelas. Rupanya masa saya record tadi saya connect dengan internet and then saya gunakan chat live dekat Malaysia Stock Biz. Disebabkan saya connect dengan internet tu dan saya gunakan internet tu, so dia jadi error. So sekarang ni saya guna offline punya chat, yang mana saya gunakan chat Nexus ni. Chat Nexus ni adalah free lah, percuma untuk 3 tahun sebab data dia pun dia 3 tahun. Itu masalah teknikal dan saya tak nak cerita panjang lah. Semalam saya ada tanya berkenaan dengan support. Saya tanya support pada level ni, level sini dan level sini lah. Kenapa saya tanya pasal support ni? Ini kerana sekejap saya buka Telegram balik. Sebab masa saya survey, masa last week saya survey, saya tanya anda berminat nak belajar apa. Saya tengok support dan resistor ni paling kurang undian pada minggu lepas. Sekejap lah, saya buka balik. Minggu lepas, sebab saya ada masa tu saya tanya survey lah, nak belajar apa, bukan nak belajar apa lah, nak saya share apa. And then dia macam ni lah, bila cari je tak jumpa. Saya tanya weekend ni kita nak study apa, then mostly ramai yang request untuk volume analysis dan paling sikit pada support and resistance. So saya fikir mungkin anda dah faham, dah betul-betul dah habislah study pasal support resistance ni, sebab hanya 5 orang saja yang berminat. Kemungkinan ni adalah newbie lah, yang baru nak berjinak dengan saham. Dan yang lain ni saya fikir ini dah senior lah, sebab analisis, bila sebut analisis je confirm fikir advance lah. Dan support resistance ni semua orang tahu dan semua orang dah boleh agak kat mana. Sebab tu saya survey, saya check balik anda punya support resistance tu dekat mana. Saya saja je bagi, and then saya tengok lah. 30% pada level C, level A 52% level C, 28% level A dan level B 14. Dekat Facebook pun sama, C dengan B ni menjadi dominasi lah. So kita tengok balik, sini adalah A, B dan C. Sebelum saya jelaskan lebih lanjut pasal support ni, saya nak tanya anda, apa yang anda faham pasal support? Apa sebenarnya fungsi support? Saya nak anda jawab dalam hati. So nanti awak bandingkan dengan jawapan yang saya bagi dan petunjuk yang saya bagi. So nanti anda boleh fikir balik, betul tak anda punya pemahaman sebelum ni? Satu. Pada saya, apa yang saya belajar, support, ini advance lah, sebab saya belajar ni pun sebenarnya saya belajar ambil course support resistor ni selama 8 minggu, bernilai 300
USD, so lebih kurang RM1,200, yang mana saya akan share kat kamu ni, macam kat anda ni, macam saya belanja anda lah bukan 1,000 lah, saya one of the topic, lebih kurang saya belanja anda RM200 untuk anda selepas ini. Diharapkan anda faham dan anda tidak tersilap langkah. Kenapa saya cakap tersilap langkah? Kesilapan kita memahami sesuatu perkara yang kita buat menyebabkan kita tersalah informasi. Bila kita tersalah informasi, kita akan tersalah charges, kita tersalah mengenal pasti, dan kita tersalah masuk entry. Disebabkan kita tersalah masuk entry, kita akan mengalami kerugian. Faham dia punya kesinambungan tu. So saya nak anda betul-betul faham, yang mana sebelum ni saya rasa confident level anda 100%, anda memang confident, anda tahu support resistance, sebab tu anda tak minat nak belajar. So saya akan tarik, insyaAllah saya akan cuba tarik confident level anda sikit demi sedikit. Okay, so soalan saya tadi, apakah maksud support? Apa yang dimaksudkan dengan support? Kenapa pentingnya support tu? Apa guna dia support? Kalau saya kena macam tu betul-betul face to face, macam-macam lah jawapan dia. Dia percaya tak cakap saya? Kalau saya letak di sini support ke di sini support, confirm kalau saya letak 5.55 akan ada orang undi. Kenapa? Ianya adalah bersifat teknikal. Setiap orang ada background masing-masing, ada cikgu masing-masing, ada pemahaman masing-masing. So setiap orang ada pemahaman dan ada kreativiti masing-masing. So sebab tu bila saya point je kat mana-mana pun, sebenarnya pasti ada undian, pasti ada orang fikir itulah support dan itulah support. So sebenarnya dalam Facebook 30 lebih orang like, tapi 20 saja yang komen. So macam biasalah, kita ni lebih suka jadi pemerhati daripada kita menyertai. Dia standard lah macam tu. So saya agak kecewa sikit lah. Bukan apa, saya bukan nak kata ini salah. Sebenarnya situ semuanya betul. Apa yang anda belajar, itu yang anda faham, sebenarnya betul. Tak ada salah, tak ada siapa yang boleh kata dia betul, tak ada siapa yang boleh kata dia salah. Cumanya tepat dengan kurang tepat saja. So jangan risau, saya tak akan tanya, saya tak akan tuduh anda salah, anda betul apa semua. Sebab tu bila saya share ni, tak semestinya saya share ni betul, dan tak semuanya yang saya share ni anda setuju, saya tahu. Sebab tu saya nak anda sekarang ni, anda cuba lapangkan fikiran anda, cuba terima apa yang saya sampaikan ni dulu. Kemudian nanti anda judge balik, anda fikirkan semula, betul anda setuju dengan saya ataupun tak. Itu saja. Saya tak nak anda cuba fikirkan saya sebelum saya habis cerita. Saya lebih suka anda lapangkan fikiran dan cuba masuk ke dunia saya, ke dalam dunia saya. So macam mana saya lihat chart, saya nak anda macam tu juga. Anda boleh sampai macam mana cara saya macam mana saya tengok chart. Okay, dah habis borak. So sebab chart ni screen preso ni dia boleh lama-lama, so saya boleh sembang lama sikit lah. Kalau tidak saya pressure 10 minit. Asyik tengok jam je. Dia pressure dia lain. Bila kita freedom ni, kita boleh sembang lama, saya boleh share sebanyak mana yang saya boleh share. Sebab tu bila ada orang nak tanya saya berkenaan dengan saham ke apa ke, saya tanya apa tujuan kita buat saham, apa tujuan kita buat trade. Ramai kata nak buat profit. Bila nak buat profit,
Tapi cara kita tu macam seolah-olah kita nak kurangkan kita punya capital, macam kita nak saja cari naas untuk dapat loss. Ada kata saya nak trade ni untuk freedom, saya nak buat full time trader. Tapi anda lihat pada 30 minute charts, 1 hour chart, dan anda nak buat intraday. Anda cakap anda nak freedom time, tapi anda buat intraday yang mana anda kena lihat handphone setiap masa. Anda cakap anda nak freedom, tapi saya rasa tak nampak macam freedom pun macam tu. Patutnya freedom kita beli pagi, kita lantak lah apa jadi, petang baru tengok balik. Itu freedom. Lagi freedom, beli bulan ni, bulan depan baru tengok. Itu lagi freedom. Sepatutnya macam tu. Ini hati kita lagi berdua, saya tak nampak freedom dia kat mana tu. Sebab tu kalau kita nak kita cuba nak dapatkan apa yang kita nak, kita kena tahu hala tuju kita. Kalau kita kata kita nak buat intraday, kita belajar betul-betul intraday. Tapi intraday dia tak freedom lah. Cumanya kita low risk, tapi low risk lah. Dan kalau kita nak buat short swing, okey, kita beli beberapa hari baru jual. Tapi market sekarang saya tak galakkan lah. Market sekarang memang untuk yang FIFO dengan intraday. FIFO lagi best. Beli 2-3 bit jual, tunggu balik ke bawah, 3 bit jual. Okey, itu FIFO. Tapi FIFO ni yang full time boleh lah. Kalau saya memang tak ada lah. Sebab saya pun sekarang busy sangat, and then saya ada beberapa projek yang mana tanya-tanya saya pasal saya tak start lagi ni. Yang mana tanya saya pasal counter-counter tu, minta maaf sangat, saya tak dapat nak jawab sebab saya terlalu sibuk sangat dengan urusan duniawi. Okay, let's start. Saya nak share advance. Apa yang maksud advance? Maknanya saya nak share anda daripada akar, daripada hujung akar sampai ke atas. Atas tu tak tahulah kat mana, yang mana sempat lah. Okay, kita start lah. Saya seronok sangat ni, saya dah boleh rakam. Okay, kita fokus kat sini. Sebab saya tanya tadi pasal sini, just kita fokus dekat sini dulu. Okay, pada hari ni, pada waktu ni, ini chart daily tau. Sebab chart Nexus ni, dia boleh daily dengan weekly saja. So chart Nexus ni sesuai untuk mereka yang untuk swing lah, untuk swing trader, swing, short swing ke apa ke, short swing ke weekly swing ke, tak kisahlah. Janji untuk yang intraday susah sangat lah, melainkan anda betul-betul faham pasal candlestick ni. Sebab last candlestick menentukan candlestick esok. Okay. Support. Apa yang sepatutnya kita tahu pasal support? Support sepatutnya adalah definisi support. Saya buka notepad. Okey, support. Saya harap apa yang saya rakam ni didengari dan boleh dipublishkan lah. Support in English support is the level of price that other price respect to that level. Pendek kata, price action to that level. Apa yang saya masukkan ni? Apa yang price action to that level ni? Okay, support ini bermakna sesuatu label yang mana harga akan memberi reaksi ataupun tindak balas bila sampainya pada paras tersebut, pada label tersebut.
dia tak semestinya pada resisten ataupun pada lower low. Dia adalah di mana level untuk sesuatu harga itu bertindak balas, sama ada naik ataupun turun. Okey, faham? Saya harap anda faham. Nanti saya tunjuk contoh. Okey, dan support pula, dia ada beberapa jenis support lah. Okey, jenis support lah. First adalah chart pattern. Kenapa jadi macam tu? PTER. Kalau saya salah eja, minta maaf. Okey, chart pattern. Betul ke eja macam tu? Lebih kurang lah. TERN tak ya. Mana ada T? Okey. Kedua, support juga. Jenis support, first chart pattern macam ni lah, guna chart and then kita buat label support apa semua. Nombor dua adalah channel ataupun trend line. Trend line ni dia lebih kepada jajaran selari. Maknanya contohnya, kalau anda tahu channel ni ataupun trend line ni, dia macam kalau tengah uptrend ni, dia akan buat line dekat atas ni, buat line. So yang mana yang menyentuh line akan dikira dia punya support lah. Lebih kurang macam ni ya. Oops. So lebih kurang macam ni. Alright. Oops. Alright, macam ni. Ni salah satu contoh lah, trend line, yang mana price bila mengena je trend line ni sebagai support, dia akan memberi reaksi. Ini salah satu support. So sama ada dia naik ataupun turun, inilah support. Kalau yang biasa kita kalau trend line ni macam ni lah. Okey, kalau yang biasa macam ni lah. So ini adalah resistance yang sebelum ni, sekarang dia become support. So sekarang dia kena saja pada harga tu dan dia bertindak balas. Itu adalah salah satu contoh support. Apa lagi jenis support? Apa lagi jenis teknik yang ada support? Satu lagi, triangle. Triangle. Maaf lah kalau saya salah type ni. Triangle ni macam kita buat tiga segi kat sini. Kita ni dia punya support, and then kita buat line kat sini, higher price ni, and then kita tengok lah kalau dia boleh pecah triangle tu, and then dia break out ataupun dia pecah support. Yang keempat, yang macam saya share sebelum ni, moving average. Moving average ni ada banyak jenis. Banyak jenis pula, ada banyak peringkat. Ada 50 moving average,
100, 150, 200, last 200 lah, baru pecah daripada tu dianggap downtrend. Dan pelbagai lagi. Ini yang popular dekat Malaysia lah. Okay. Saya delete. Saya tak berminat nak ajar anda pasal channel. Saya nak fokus kepada satu teknik ni dulu. Yang saya nak fokus adalah ni lah. Saya nak fokus kepada trend line saja. InsyaAllah nanti kita akan sentuh yang lain tu sedikit demi sedikit. Sebab saya tengok yang trend line pun kita macam pelbagai pendapat, so lebih baik kita sepakatkan dulu and then baru kita pergi move on. Okay. Kenapa pentingnya support? Kenapa pentingnya support? Macam saya kata tadi, support adalah di mana sesuatu harga bertindak balas, memberi reaksi bila sampainya pada harga tersebut ataupun sekitar level tersebut. So, untuk kita cari support, kita kena tahu di mana sepatutnya kita point support tu, di mana sepatutnya support itu berada, di mana sepatutnya kita berjaga-jaga, dan sepatutnya kita dalam watchlist kita dah tahu kita nak entry kat mana, kita nak exit kat mana. Okay. Itu sedikit lah. And then okay, sini saya dah bagi 3. Yang ni tak payahlah. Sorry. Saya nak klik ke mana ni ya? Okay. Alright. Okay. First kali kita tengok pada A. Saya delete dulu yang ni sebab kita tak ada dalam kita punya ni. Okay, A. Okay, saya saja ambil pada bahagian ni. So sekarang ni, contohnya lah pada waktu ni sehingga bulan Mac bulan lepas. So kalau kita pada kedudukan ni, andai katalah kita tak masuk entry lagi, kat mana sebenarnya entry point kita? Kalau saya suka sebut entry zone. Kat mana zone yang sepatutnya kita masuk? Saya nak tanya anda lah. Anda, trading plan anda beli dulu cari support ataupun anda cari support dulu baru beli? Saya nak tahu anda jenis macam mana. Walaupun saya tak tahu anda jawab apa, tapi saya nak anda jujur, anda fikir balik. Anda masuk entry dulu baru cari support ataupun anda cari support dulu baru masuk entry? Sebab kebanyakan orang yang bertanya kat saya, 90% dia masuk baru cari support. Masuk baru cari support. Masuk sebab harga naik, and then bila harga turun baru cari support. Time tu baru terkejut lah, support dia dekat bawah. Support dia macam, sebab tu kalau nak masuk anda kena consider reward and risk ratio tau. Anda tak boleh masuk and then naik, okay, turun baru gelabah cari support. Then apa gunanya support ni sebenarnya? Kenapa pentingnya support? Bila support saya cakap tadi untuk harga memberi reaksi, so bermakna jika harga sampai pada level tersebut, kemungkinan besar dia akan bertindak balas. Contohnya macam ni lah, counter ni tengah turun sampai je ramai percaya pada 0.26 ni adalah support, dan buyer akan masuk position dan push harga sebab mereka percaya ini adalah support. Betul. Sebab tu kalau nak masuk position, saya banyak kali tekankan masuk pada area support zone. Jangan masuk bila harga dah naik.
Bila harga dah naik, kalau macam ni okey lah, dia gap up. Kalau masuk tengah harga naik and then dia turun balik, tak pening kepala. Ataupun dia naik sekejap and then dia turun merah, anda nak cari mana lagi support. Dan support dah masuk, baru sedar support jauh ke bawah. Itu biasa sebenarnya, kesilapan trader-trader. So sekarang ni saya nak anda berfikir cara professional trader berfikir. Cara professional trader melihat graf. Okay, first saya nak anda lihat pergerakan harga ni dulu ya. Sebab yang saya masuk course tu adalah price reaction course. Okay, harga turun mendadak pada satu hari tersebut. Harga turun, naik sedikit, and then keserokannya turun dan naik semula. Okay, and then kemudiannya keesokan harinya buyer push menghasilkan satu candle hijau, tapi tak berjaya pun naikkan harga. Seller push untuk turun balik. Okay, turun, naik, turun semula. Dan di sini terdapat price bukan reversal lah, dia pullback. Maknanya pagi tu dia push turun and then kemudian naik semula. Dan buyer berjaya menguasai pasaran lah, and then seller push balik. Ini salah satu contoh di mana momentum seller telah pun berkurang. Okay, saya bagi anda sedikit ilmu lah. Kalau nak tengok macam mana sesuatu momentum tu berkurang, senang saja. Okay, ini ya, start harga di sini, price harga turun, betul. Dan seller push naik balik. Okay, kalau anda lihat lah, sekejap, takut anda tak nampak. Saya bawa ke tepi ni. Sorry. Ini sepatutnya kat sini lah, dia close kat sini. Alright. Okay. Saya nak anda, sebab apa saya bercerita step by step macam ni, saya nak anda faham daripada akal. Saya tak nak saya terus buat nanti anda faham kemudian nanti bila ada orang lain bercerita pasal support resistance ni, anda tak boleh nak better dia, anda tak boleh nak sangka pun, anda tak boleh nak tepis pun, dan terpaksa mencuba mempercayai teknik lain pula lah. Okay, macam ni anda lihat lah, harga turun dan terdapat retracement, correction. Berapa persen retracement ni? Lebih kurang 20% macam tu. %20. Right. Okay. 20%. First wave turun. Okay, kita tengok lagi. Seller ni harga get up. Harga
naik and then kemudian turun semula. Okay, daripada sini harga turun. Betul? Dan buyer push harga naik. Buyer push harga naik. Agak struggle saya guna ni, tapi sekejap lah. Harga push harga naik. So anda boleh lihat tak berapa persen correction ni? Berapa persen correction yang kedua ni? Dia punya wave. Sekejap. 50-60%. Setuju? 60%. Nampak tak perbezaan? Perbezaan daripada wave pertama. Wave pertama turun, correction 20%. And then seller push lagi sampai ke bawah, and then buyer dah start react sampai 60%. Kalau anda seorang trader profesional, anda akan perasan benda ni. Maknanya momentum sell force dah berkurangan, tapi tak semestinya counter tu naik, cuma dia berkurang saja. Dia tidaklah 100%. Jika 100%, itu adalah buy signal. Okey. Kemudian seller push lagi. Seller push ke bawah. Okey. Saya kena buat satu-satu. Saya nak anda faham betul-betul. Senang bila ada orang, bila anda kawan anda minta share, anda boleh cerita dia sampai habis lah. Sampai ke sini ya, dia tutup. Right. So sekarang berapa persen? Macam tu ke saya buat ni? Allah. Ini bukannya support resistance ni saya cerita ni. Sorry, sampai ke sini ya. So lebih kurang 80%. Boleh saya kata 80%? Lebih kurang lebih kurang 80%. So saya letak sini 80%. 80% pullback, 80% correction. Okey. Kemudian wave berikutnya, sama ada anda ambil sini, ini dia turun, dia naik balik, ataupun kat sini inilah, ini point penting dia. Harga push turun, seller still push, last brief orang kata. Bukan seller tak nak push, seller push 3 kali ya. Bila ada correction, seller push. Ini third time dia push. Dan kita dapat lihat buyer. See, buyer dah menguasai pasaran. Itu sebenarnya tanda-tanda lebih kurang 120
Saya rasa 150%. 150%. Ini adalah buy signal. Buy signal tau. Bukannya buy call. Bukan buy on entry point. Buy signal. Bila saya sebut signal ni, anda jangan salah anggap tau. Macam kita nak belok, kita bagi signal dulu, tak semestinya kita belok tau. Tapi itu adalah point. Itu adalah amaran awal untuk dia naik. Anda kena faham tu. Signal, kita bagi signal beberapa saat baru kita belok. Mana ada kita bagi signal zas. Tapi orang kalau pro, dia tak bagi signal, dia terus pergi je. Itu pro lah. Kita tak nak sampai pro macam tu. Kita ikut adab. Bila saya cakap signal tu, masukkan dalam watchlist lah. Maknanya price tak terus naik, cuma kita kena masuk watchlist, tunggu dia retrace baru masuk. Okey. Ini contoh kalau anda nak lihat momentum, sesuatu momentum turun, macam mana kita nak tahu momentum tu semakin lemah. Inilah salah satu contoh dia. Dia retrace dia makin lama makin tinggi. So menunjukkan turun tu ada, tapi momentum tu dah berkurangan. So ini adalah dia punya trigger point lah. Saya dah mengarut apa ni. Saya nak cerita pasal support. Kenapa saya cerita pasal momentum? Okay. Kat mana saya tadi ya? Astaghfirullahaladzim. Terlalu seronok sangat sebab saya tak ada limit. Jadi macam ni lah. Okay, macam mana kita nak kenal pasti counter tu? Macam mana kita nak kenal pasti support yang mana harga respect padanya, harga bertindak balas padanya? Kita ambil first kita ambil line A. Kenapa saya letak point kat atas ni? Sebab harga turun dan bertindak balas balik di atas ni, and then dia close kat atas ni. So maknanya kenapa saya tak plot ke bawah, kenapa saya plot dekat atas, kenapa saya letak line ni dekat atas, kenapa saya tak plot di bawah? Okey ya. Satu, sebab bila harga turun, buyer push, kemungkinan besar buyer tak habis pun push pada hari ni. Contohnya buyer push waktu petang pukul 4.45, buyer still push tapi market dah tutup. So buyer continue push pada keesokan harinya. So ini bukannya turning point dia. Kena faham ya. Kena faham, ini bukan turning point dia, ini turning point dia. Kenapa? Kenapa harga ni naik? Harga ni pada harga buka ni kemungkinan saya tak tahu, saya kena tengok dia punya daily, tapi lebih kurang macam inilah. Harga tu naik dulu, harga tu pada buka ni buyer push untuk naik, and then seller push balik, and then buyer kalah, turun, and then seller push balik pada petang tu, balas dendam lah, and then push tak sempat nak habis push, counter close, and then esok continue balik push sampai ke atas dan berjaya naik. Sekejap Okey, berjaya naik tapi seller push balik turun pada harga semalam yang dibuka. Itu adalah aras di mana bila sampai harga tu open dan close, buyer dan seller respect to that price. Faham? Saya nak anda faham sikit. Dia macam mana? Okey, satu, ini turning point dia. Yang kedua, kita lihat dekat sini. Lihat dekat sini, lihat betul-betul. Push turun. Push gap down, push get up, turun, and then buyer push turun, dan harga pada 3 hari berturut-turut bermain di sekitar ni.
dia tak berjaya close pun di bawah 0.39 ni. Adakah kenapa tak boleh turun di bawah ni? Sebab ramai, bukan kata ramai, kerana fund manager ataupun operator nampak ini sebagai support. Okey, bila professional trader nampak ni sebagai support, ini menunjukkan tanda aras. Jika pada hari candle hijau ni berjaya close ke atas ni, menunjukkan break resistance. Ini bila dia turun di bawah, support ni dia dah pecah, dia menjadi resistant. So bila dia menjadi resistant, kalau dia berjaya close di atas ni, dia memberi signal kepada seller, saya dah menguasai, buyer dah menguasai pasaran. Malangnya seller kata no, ini bukan masanya. Then seller push balik dan close pada 390. Esoknya buyer try, seller win. Bila seller win, close di bawah support, ini, sini pun sebenarnya adalah salah satu tanda yang mana ini adalah support. So bila close bawah ni, confirm lah akan jatuh, and then harga react balik. React sebabnya ramai buyer di sana menganggap ini adalah support. So ramai yang tunggu di sini sebenarnya. Sebab tu saya kata, kalau nak beli sesuatu harga, beli pada area-area support, jangan beli area-area resistant. Kalau macam ni tak apalah, dia terus naik, Alhamdulillah. Kalau dia turun, at least kita punya cut loss tak jauh. Kita letak, kalau 26, 250, kita cut loss lah, kita keluar daripada position. Then harga react balik. Harga memberi reaksi. Sebab tu penting dia support. Itu guna dia support. Support ni bukan semata-mata untuk kita cut loss saja. Untuk apa kita beli position, masuk position? Jika kita nak cut loss, kita beli untuk harga tu melonjak naik balik. Itu guna dia support. Jangan anda beli dan pointkan support tu untuk cut loss. Untuk apa kita point kat support tu untuk cut loss? Sepatutnya support tu adalah entry point kita. Turun bawah tu baru cut loss. Kenapa dekat entry point tu adalah cut loss? Sepatutnya tak macam tu. Okey, sekarang ni saya nak tunjukkan anda kenapa bila saya suruh anda klik ke sini, tak semestinya ada salah dan tak semestinya apa yang saya tunjuk ni betul. Cumanya saya nak tunjukkan anda macam mana saya tengok graf, macam mana saya tengok chart. Okey, pada 0.39 ni tengok di sini dan di sini turning point dia. Kemudian kita tengok balik, harga close bawah, turun, and then buyer push naik. Inilah signal lah, signal naik tapi tak berjaya pun close di atas 390. Esoknya open price turun dan tak berjaya pun close di atasnya. So belum ada buy signal sini sebenarnya. Dan bila harga boleh naik lebih dan close, itu adalah buy signal. Buy signal, tapi dia belum buy entry. Sebenarnya kat sini pun sebenarnya dah boleh entry sebenarnya, kalau anda tahu dekat sini adalah support. Okey, dia naik and then turun. Tengok dekat sini turun 5 hari berturut-turut. Maknanya dalam 1 minggu, kalau anda tengok daily chart, bila anda tengok daily chart, ini menjadi satu ni tau. Ini menjadi satu candle.
weekly chart, satu candle merah. Datangnya pada harga 390 ni, yang mana tahu sini adalah support, dia akan ready untuk buy. Ready buy dan harga naik. Retrace, naik dan naik terus. Nanti saya cerita pula point kat atas ni kenapa tu, tapi bukan dalam ni lah. Saya takut saya dah berapa minit ni, saya takut terlalu lama, sebab yang ni pun agak lama, sebab saya nak anda betul-betul faham dasar dia dulu. Kenapa, apa guna support, kenapa pentingnya support. Support bukan untuk cut loss, tapi untuk entry, untuk entry zone, entry point kita. So maknanya turun di bawah kita punya entry zone, kita cut loss. Itu saja. Tengok harga turun di bawah, tapi buyer push naik balik untuk tidak close di bawah support. Ramai tengok sini pun sama, menyentuh dan naik semula, menyentuh, turun di bawah support dan naik semula. Janji dia tak close bawah 390. Sentuh naik sampai pun sini, sentuh naik. Percaya tak cakap saya? Kalau dia close bawah 390 adalah cut loss. So trader dekat saya tak cakap anda, trader kat luar sana, bila siapa yang letak lebih kurang dekat kat sini ke, kat sini ke, kat sini ke, dia punya support, anda lihat lah. Macam mana saya nak gerakkan benda ni? Macam mana? Okey. Anda tengok bila harga turun melepasi support, ini adalah support yang terkuat. So kalau anda faham, anda tak akan tunggu dekat sini tau, 36 ke, 32 ke, 33. Kenapa? Anda tengok sebabnya sini tak menunjukkan apa-apa point sebelum ni yang ini adalah reaksi terhadap harga sebelum ni ataupun tindak balas sebelum ni. Jika anda kata yang ni support, sepatutnya pada tindakan ni dia adalah memberi reaksi. Kita tengok balik tengok harga close di bawah support 390, dia terus turun dan tak memberi reaksi langsung, tak memberi price reaction, tak ada langsung pada point-point yang saya pointkan di sini. Tengok harga terus turun. Sepatutnya buyer ada cuba membuat pullback ataupun meletakkan satu candle hijau yang bermaksud momentum telah kurang, tapi tak ada langsung. Maknanya pada waktu ni seller dah menguasai pasaran, yang mana professional trader dia telah lama pun cut loss. Kita yang menunggu di sini sebenarnya kita menunggu maunah. Kita memang macam mana kata, kita menunggu seller, kita menunggu duit kita ditelannya sebenarnya kalau kita salah letak point support. Itu sebabnya saya kata support itu penting. Professional trader bila dia dah break dia punya support ni, dia tak akan masuk position sehingga dia nampak momentum yang macam saya cerita tadilah. Bila dia nampak momentum ni, buyer dah start masuk pasaran, dan baru dia masuk
Okey, ini salah satu ni lah apa price reaction. Ini dikira support yang kuat lah, 0.26 ni. So bila harga di sini and then baru muncul wira-wira buyer. Kalau kita beli dekat sini, kita jaga cut loss sini, kita letak lagi cut loss, bayangkan berapa persen kita punya kerugian ni. Berapa persen kita punya loss ni. Mak ai 12 sen kita rugi. Kalau anda letak cut loss, anda beli kat atas ni, anda letak cut loss bawah ni. Saya tak berani. Okey, ini petanda awal, signal, tapi dia tak semestinya naik, betul. Macam saya cakap tadi, ini signal tak semestinya naik, tapi dia menunjukkan buyer dah start alert, buyer dah start masuk pasaran, buyer dah start masuk position. Maknanya buyer dah start push, ada kekuatan dah untuk push. Tapi macam biasa, seller akan try their best untuk turunkan lagi. So saya tak nak cerita pasal momentum ni lah, nanti saya cerita lagi panjang lah. So kalau tengok sini, daripada atas ni dia turun, dia pull back berapa persen? 20%. Saya sebab tu saya bab pembelian dengan penjualan ni saya tak nak cerita sangat, sebab saya tak suka buat buy call. Sebab tu kalau perasan, kalau saya nak bercerita pun, saya nak tunjuk pun, sebenarnya ada poin-poin tertentu je saya sharekan saya punya pembelian. Sebabnya saya tak nak anda terlalu tunggu-tunggu, hari ni nak buy apa, tunggu daripada saya, hari ni nak buy apa. Saya kalau saya tunjuk tu ada point sebenarnya saya nak cerita, saya nak anda belajar, itu je. Saya tak adalah saya nak tunjuk, walaupun saya tahu ada potensi. Sebab tu kalau anda perasan, saya tunjuk saya punya portfolio bila market merah. Bila anda punya market merah, bila anda punya portfolio merah, saya nak tunjuk saya masih hijau. Kenapa saya nak anda belajar sesuatu lah. Kalau macam hari ni ramai hijau, saya tak nak tunjuk lah. Letaklah counter apa pun, confirm hijau. So tak ada point sebenarnya, tak ada point saya nak tunjuk kat situ. Ni saya tunjuk, berapa persen, tengok balik sini berapa persen. Then market sebenarnya ni semalam market crash ni. So sebab tu contohnya macam ni ya, macam ni dah turun. So kat mana kita nak letak kita punya support, kita letak dekat sini. Itu salah satu. Satu lagi kita boleh letak, kita kan ada pelbagai kita punya support. So kita boleh letak triangle, contohnya kat sini ya, triangle, sini triangle, ataupun kita letak channel. So kita boleh tahu kat mana dia punya support untuk kita masuk balik. Tak semestinya dia counter ni dia turun, tak selamanya dia turun tau, dia akan naik. Macam moving average, contoh moving average, hari tu dia main pada moving average. Ni moving average berapa? Okey, ni moving average 200. Tengok dia bermain pada moving average 200. Ini salah satu support di mana kalau ada buyer yang tengok pada support moving average, dan inilah dia punya entry point dia, entry point. So bila dia turun sini, ini cut loss lah. Ini sebenarnya hari sebelum tu pun dia dah tunjuk cut loss dah ni. Dia dah turun bawah daripada dia punya moving average ni, dan sini dah turun. Okey, saya harap anda dapat belajar sesuatu daripada apa yang saya share ini. Saya sebenarnya dah lost energy ni, dah 5 kali try record
InsyaAllah yang ni mungkin jadi, insyaAllah. Dan saya harap anda belajar dua perkara lah hari ni. Kat mana sebenarnya kita punya plot untuk moving average, dan di mana dan macam mana kita nak tahu sesuatu momentum tu semakin berkurang. Ini momentum, kita tahu momentum tu makin berkurang, dan ini adalah support. Kat mana sebenarnya support? Saya tak kata anda punya point ni salah, tapi sebenarnya kat mana sebenarnya yang patut kita buat support. Itu saya punya point. Okey, harap dapat belajar sesuatu. Selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.